Akhirnya rakyat sudah mula merasakan bahawa satu kebodohan kalau membela Abah. Tiga tokoh ini tidak pernah hadir ketika Anwar Ibrahim membentangkan ataupun memberi ruang. Pada minggu ini kita akan bersama dengan tokoh atau pengasas pengerusi Otai Reformis penaja, iaitu Tuan Mustafa Mansor. Assalamualaikum Tuan Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Terima kasih juga kerana sudi bersama dengan Next Step untuk rancangan Pada Jawab untuk minggu ini. Baik, Tuan Mustafa, sebagai seorang penaja untuk Reformis, saya ingin bertanya tentang apabila didakwa, setengah pihak mendakwa bahawa gelombang Abah daripada Perikatan Nasional dilihat lebih hebat berbanding dengan gelombang reformasi. Persoalan yang timbul adalah berdasarkan kayu ukur yang bagaimana dikatakan sedemikian. Tuan Mustafa, silakan. Okey, saya mendengar juga ada pihak-pihak yang mengatakan bahawa gelombang Abah ni ataupun gelabah, saya ada pihak mengatakan gelabah lebih hebat. Saya rasa bagi saya yang mengalami dan melalui detik-detik bersejarah gelombang reformasi, saya rasa mungkin 10% lah. Gelabah ni saya anggapkan 10% saja. Tak lebih dari itu. Tapi bukan bermakna saya nak merendah-rendahkan pihak mereka. Sebab kalau kita ukur dari segi perhimpunan saja, kalau kita ukur dari segi perhimpunan saja, saya masih ingat 2 September kejadian setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri. Bermula dari detik itu, rakyat dari kalangan bukan saja orang politik tetapi juga dari kalangan semua masyarakat, semua kalangan, maksudnya orang politik, NGO, orang biasa, konglomerat, korporat, akademisi, semua bergabung dan menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Ini cukup berbeza. Saya dapat rasakan detik-detik itu. Apa yang berlaku kepada Abah ni? Satu dakwaan yang dibuat terhadap beliau adalah dakwaan yang sangat menyentuh perasaan rakyat. Iaitu apabila beliau didakwa sebagai seorang Perdana Menteri yang terlibat dalam salah laku atau salah guna kuasa dan rasuah. Dan ini berbeza sekali dengan Anwar Ibrahim. Jadi Anwar Ibrahim didakwa atas hal-hal yang rakyat boleh faham, iaitu ini adalah permainan Tun Dr. Mahathir ketika itu. Jadi ini juga kalau kita lihat menunjukkan bahawa sangat jauh berbeza, sangat jauh berbeza dari segi tuduhan yang dikenakan kepada Seri Muhyiddin Yassin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu aspek yang pertama. Maknanya rakyat dapat merasakan siapa yang sebenarnya bersalah dan siapa sebenarnya yang sepatutnya dipersalahkan. Jadi kalau kita ada rakyat, mungkin rakyat tak berapa faham ataupun rakyat tak berapa, peringkat awal ni tak berapa mendengar lagi apa yang telah dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Mungkin rakyat masih menganggap, ada di kalangan rakyat menganggap ini satu dakwaan terpilih seperti mana yang digembar-gemburkan oleh sebahagian pemimpin mereka. Tetapi kalau kita lihat satu demi satu, seorang demi seorang ditahan dan dibawa juga ke mahkamah, akhirnya rakyat sudah mula semakin terbuka merasakan bahawa ini adalah satu kebodohan kalau siapa saja rakyat yang membela Abah. Dan mereka kecewa. Mereka sangat kecewa. Sebahagian, bukan semua. Yang menyokong mereka ni mungkin hanya penyokong-penyokong tegar. Tetapi kalau kita lihat dan kita bertanya kepada rakyat umumnya, terutama anak-anak muda, mereka mula merasakan kekecewaan dan tak sangka nama Abah
akhirnya terpalit dengan salah guna kuasa dan juga rasuah. Baik. Kalau kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, Tuan Mustafa, dia ni seorang yang sangat pandai bermain karakter. Maksud saya dari segi memek muka, menagih simpati, itu adalah peranan yang selalu dimainkan oleh beliau. Malah ketika menjadi Perdana Menteri pun itulah peranan yang dimainkan untuk mengambil hati rakyat. Tetapi berbekalkan kepada fitnah, dan juga kalau kita lihat penafian-penafian yang dilakukan terhadap pendakwaan-pendakwaan yang dikatakan sebagai pendakwaan terpilih tadi, kita lihat akhirnya plot twist berlaku. Plot twist yang berlaku sekarang ini adalah kesilapan ataupun asalnya mereka menganggap bahawa ini merupakan satu kesalahan, salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Akhirnya plot twist yang dimainkan oleh pihak PN ini, gelombang abah ini, menjadikan seolah-olah mereka yang menjadi kluster mahkamah untuk ketika ini dilihat sebagai mangsa pula. Adakah itu merupakan di antara sesuatu yang boleh meningkatkan lagi reformasi ataupun gelombang gelabah ini? Okey. Seperti mana yang Tuan katakan tadi, memang saya masih ingat dan sangat-sangat ingat ketika satu hari beliau membaca doa dalam waktu PKP. Beliau membaca doa dan ketika itu terkesima jutaan rakyat. Seolah-olahnya Muhyiddin Yassin sangat prihatin dengan rakyat Malaysia. Tapi masih ingat lagi juga ya, selepas beberapa bulan doa ini sudah tidak kedengaran lagi apabila suara-suara rakyat yang menderita itu muncul pula di permukaan, di hadapan media sosial yang mengatakan bahawa mereka sudah rasa tertekan sekali dengan apa yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin ketika itu. Awalnya cukup cantik. Awalnya dengan doa, dengan muka, dengan style, dengan takbir raya apa. Yes. Tapi lama-kelamaan saya masih ingat, saya pernah buat interview juga, seorang pemanggil dalam sesi interview tersebut menangis teresak-esak dan melaung memanggil nama-nama raja. Wahai Raja Melayu, jangan biarkan kami begini. Sampai begitu sekali. Dan saya dapat informasi, video itu yang saya lihat lebih daripada 1 juta viewers dan telah pun sampai ke pengetahuan Majlis Raja-Raja. Baik. Jadi cuba kita bayangkan, dari doa, seorang rakyat menangis kerana doa, lama-lama rakyat menangis kerana terasa begitu derita di bawah kelaparan. Ya, kelaparan. Dan kita juga buat kempen masa itu, mungkin Tuan masih ingat, kita buat kempen, antara kempen kita buat adalah mengangkat bendera putih. Betul. Dan ini sebenarnya kalau kita ingatkan semula, sebab itu kita pentingnya program-program seperti ini kita ingatkan kembali kepada rakyat betapa deritanya rakyat di bawah Muhyiddin Yassin. Jadi kalau katakan awal-awal ni saya tak bersalah, saya tak ambil satu sen pun, saya sebenarnya bukan tersangka, saya hanya saksi, tetapi lepas 2-3 hari SPRM buat pernyataan beliau adalah tersangka, bukan lagi saksi. So dengan cara begini, lama-lama rakyat yang begitu taksub kepada abah ni sudah mula berkurang. Dan saya perhatikan di beberapa media sosial juga, mereka punya pengaruh sudah semakin berkurang. 10-15% sudah berkurang. Jadi ini menandakan bahawa kalau bandingkan dengan zaman reformasi dulu, kita tidak ada media secara khas, khas. Maksudnya kita tidak ada media masa itu media sosial, hanya ada internet. Kami hanya bergantung harap, kawan-kawan semua bergantung harap dengan satu Mahazalim, satu portal namanya Mahazalim. Dan semua segala maklumat tentang gerakan reformasi, tentang naratif untuk mengangkat kesedaran reformasi hanya berada di portal ini. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau katakan kita ada seperti hari ini, kita ada TikTok, kita ada WhatsApp, kita ada Twitter dan sebagainya, sudah pasti lebih marak lagi kalau ketika itu.
Tapi dengan ada kekuatan seperti ini pun nampaknya saya melihat apatah lagi dengan adanya percaturan yang semakin jelas menunjukkan keretakan sudah mula berlaku dalam Perikatan Nasional, dan ini juga sebenarnya akan menghilangkan gelombang gelabah ini. Begitu. Okey, baik. Kalau kita nak bercakap tentang gelombang Abah ini, kalau kita lihat sebagai pembangkang sekalipun, ramai juga yang mempersoalkan kalau sebelum ini Abah merupakan Perdana Menteri, kenapa mesti Hamzah Zainuddin yang dilantik menjadi ketua pembangkang untuk berdebat dan sebagainya? Okey, di situ adakah menunjukkan bahawa sebenarnya Tan Sri Mahyadin sendiri ataupun Abah itu sendiri sebenarnya merasa tidak yakin pada dirinya sendiri berdasarkan kepada pencapaian beliau ketika menjadi Perdana Menteri? Dikatakan bahawa ketika beliau itulah berlakunya kata apa, kibaran bendera putih, rakyat kelaparan, rakyat hilang pekerjaan, bunuh diri dan sebagainya. Betul. Jadi mungkin juga Abah ni sebenarnya dia dah dapat merasakan bahawa, sebab kalau kita lihat ketua pembangkang itulah dia calon untuk menjadi Perdana Menteri kalau sekiranya memenangi pilihan raya. Kenapa mesti Hamzah Zainuddin? Kenapa tidak Abah? Pandangan daripada Tuan Mustafa. Okey, saya melihat secara macam saudara sebutkan tadilah, agak janggal ya. Right. Biasanya barisan pembangkang ini diketuai oleh calon Perdana Menteri. Betul. Jadi sepertinya calon Perdana Menteri yang ada pada pihak Perikatan Nasional ini adalah Hamzah Zainuddin, bukannya Muhyiddin Yassin. Tetapi di waktu yang sama dia bermain juga kononnya calon Perdana Menteri saya, cuma pembangkangnya diserahkan kepada Hamzah Zainuddin. Dari sudut keyakinan ataupun mungkin juga mereka telah pun membaca akan perjalanan ini, ya, di mana beliau banyak sangkut dengan kes-kes salah laku dan sebagainya. Sebenarnya ramai yang kawan-kawan terlupa ada satu kes yang agak personal. Mungkin tuan juga dapat lihat ya, kes yang agak personal di mana salah seorang dari rakyat Singapura, kata salah saya, atau orang Johor yang telah pun membawa kes itu ke mahkamah, dan ada pihak NGO yang juga mendesak pihak mahkamah untuk pihak Jabatan Agama Islam untuk mengambil tindakan. Ini berapa tahun yang lalu, dan ini semua beban-beban yang ada pada Muhyiddin Yassin ni. Dan kalau kita tanya dengan orang Johor, satu statement yang cukup nakal, dia kata kalau nak tanya berapa banyak yang Muhyiddin Yassin, dia kata tanyalah tanah mana yang Muhyiddin Yassin tak jual ketika dia menjadi Menteri Besar Johor. Cuma ini info-info begini ini hanya berligar di kalangan orang-orang tertentu, di kalangan, maksudnya di kalangan orang-orang politik. Tapi rakyat umum ni mungkin ada sebahagian yang sudah terlupa ataupun mungkin juga tak terlintas lagi hal yang pernah beliau lakukan ketika beliau menjadi Menteri Besar Johor. Jadi, dan saya juga agak pelik ya, dari segi majoriti komponen Perikatan Nasional, kalau kita lihat PAS lebih dominan. Ya. Dan kenapa PAS juga tidak meletakkan diri mereka sebagai calon Perdana Menteri ataupun ketua pembangkang? Ini juga ada permainan apa lagi? Ya. Sebab kalau kita lihat kerusi, PAS ada 43 kerusi. Yeah. Dan Bersatu ada 30. So gabung dua ada 73 dan ada tambahan kemudian satu lagi. Mana mereka ada 74. Dan saya juga tertanya-tanya kenapa Hamzah Zainuddin pula menjadi ketua pembangkang. Saya mungkin ini jugalah antara faktor-faktor yang mungkin mereka merasakan kes-kes mereka ni akan dibawa ke tengah. Begitu juga PAS. PAS mungkin terlibat dengan kes-kes yang mungkin boleh menyebabkan hilangnya hak mereka untuk menjadi Perdana Menteri.
Mungkin itu sajalah. Mungkin itulah. Yang saya nampak umum. Ataupun mungkin Tuan Mustafa ingin memberikan sedikit pandangan. Kalau kita lihat sebagai rakyat, ramai juga yang mempersoalkan setelah beberapa minggu di Dewan Rakyat apabila sesi soal jawab bersama dengan Perdana Menteri sepatutnya digunakan sebaiknya oleh mereka yang berada di kepimpinan pembangkang untuk bertanya secara direct kepada Perdana Menteri dan dijawab juga secara langsung, disaksikan oleh rakyat jelata. Tetapi nampaknya peluang ini disia-siakan, sama ada disia-siakan ataupun memang mereka sebenarnya sangat pengecut dan bacol untuk berhadapan dengan Perdana Menteri. Sebab persoalan yang rakyat katakan, di mana pembangkang? Kenapa setiap kali sesi soal jawab mereka tiada? Adakah mereka hanya juara di media sosial dan mereka hanya menunjuk hero di depan wartawan sahaja? Bagaimana pendapat daripada Tuan Mansur? Ya. Saya perhatikan hal yang sama. Saya masih teringat lagi Muhyiddin Yassin begitu lantang berhujah di parlimen ketika Anwar Ibrahim ketika itu berada di Turki. Saya masih teringat lagi. Kemudian apabila sesi soal jawab yang diberi oleh parlimen kepada Perdana Menteri kali ini, Anwar Ibrahim membuat satu perubahan iaitu memberi ruang 30 minit kepada ahli parlimen sebarang soalan langsung bertanya kepada Perdana Menteri. Dari pemerhatian dan diinformasikan oleh Setiausaha Agung PKR iaitu YB Saifuddin, YB Senator Saifuddin mengatakan bahawa selama berapa minggu ini tidak pernah tiga tokoh ini hadir ketika Anwar Ibrahim membentangkan ataupun memberi ruang soal jawab langsung kepada beliau. Tidak ada di sana ketua pembangkang, tidak ada juga dari PAGO Muhyiddin Yassin dan juga tidak ada dari Marang. Jadi di luar sana macam saya sebutkan tadi, di luar sana bukan main PKR tak sesuai dengan Al-Quran yang terbaru. Dari Marang mengatakan demikian, melawan Al-Quran. Lagi apa, Madani itu tidak Islamik, seolah-olahnya Anwar tak faham apa itu makna Madani. Bukan main lantang. Tetapi saya pun jadi hairan kenapa bila Anwar Ibrahim ada di parlimen, mereka ini tidak mampu untuk berhujah secara jelas. Saya perhati ada satu hujah. Dan akhirnya hujah itu menjelaskan kepada rakyat Malaysia, selama ini rakyat Malaysia ditipu oleh Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan Ibrahim Tuan Man bertanya soal tebatan banjir, projek tebatan banjir. Dan langsung Anwar Ibrahim menjawab. Anwar Ibrahim kata, program ataupun projek tebatan banjir itu telah pun diluluskan oleh kementerian beliau. Kementerian Tuan Ibrahim Tuan Man. Tetapi Anwar Ibrahim dapat ataupun sempat untuk menyekat projek itu diteruskan kerana setelah dibuat penilaian ternyata dengan membuka tender semula dapat menyelamatkan wang lebih dari katanya lebih dari 1 bilion. 2 bilion. Jadi ini sebenarnya membuka ruang dan peluang kepada rakyat Malaysia melihat ini dia. Cuba kita lihat betapa banyaknya ruang-ruang ataupun pihak-pihak pembangkang ini yang sebelum ini kerajaan pekerjaan PN atau kerajaan keluarga ini, maknanya terlalu banyak kebocoran ataupun ketirisan yang mereka sedang lakukan ketika itu. Dan saya juga jadi macam terfikir, mungkin mereka tak fikir mereka boleh kalah. Seolah-olahnya begitu. Sepertinya mereka memang yakin bahawa mereka boleh menang dalam PRU15 yang lalu dan mereka yakin semua problem ini boleh disorok seperti biasa. Dan sebab itu kalau kita ingat balik, Tuan Ibrahim Tuan Man pernah dialog dan bercakap secara lantang dengan Rafizi, bahkan mencabar Rafizi untuk dibawa ke mahkamah dan sebagainya atas projek tebatan banjir. Tetapi ternyata bila Anwar Ibrahim jelaskan, baru kita faham, ternyata dalam senyap ada ular. dalam kita lihat, maaf bukan saya merendahkan serban, jubah, janggut dan sebagainya. Ternyata dalam begitu cantiknya pakaian, tetapi ternyata mereka berselindung di sebalik itu semua. Baik, kalau kita lihat juga, kalau kita semalam kenyataan daripada Khairi Jamaluddin yang mengatakan bahawa
gelombang bosku akan kembali, okey, belum mati dan akan kembali semula bangkit. Dilihat di sini, kalau kita lihat, adakah Tuan Mustafa mengatakan bahawa gelombang bosku, ya kalau kita lihat gelombang bosku sebelum ini pun dahsyat juga, tetapi akhirnya tumbang juga dalam pilihan raya. Betul. Setakat gelombang Abah ini, adakah dapat menyaingi gelombang bosku sebelum ini atau bagaimana? Okey, saya juga membaca agak nakal statement dari Datuk Najib, Datuk Seri Najib, ya. Dan juga KJ. Tapi sebelum dia itu memang Najib juga buat statement. Dia kata, dia ulang baliklah apa yang Muhyiddin pernah cakap. Dia kata ini kluster mahkamah rakyat ni berhimpun kerana nak melihat penyamun. Muhyiddin Yassin kata. Okey, sekarang ni Najib dia balik, dia guna pura paku buah keras. Dia balik tu dia kata, oh rakyat ramai ni berhimpun sebab nak lihat penyamun. saya rasa ini mungkin sama juga, juga. Bahkan kalau kita lihat dan kita bandingkan Abah dengan bosku, saya rasa bosku lebih menyengat. Sebab masa itu dia punya masa yang cukup panjang. Mahathir walaupun telah ambil tindakan menyelongkar barangnya, hartanya, aset-asetnya, tetapi beliau masih bebas bergerak ke mana-mana. Dan saya rasa ini patut juga diambil perhitungan oleh Kerajaan Perpaduan, iaitu jangan, kalau nak buat modus operandi seperti Soeharto, kalau Soeharto, apa yang beliau lakukan untuk membendung naratif negatif ini dari sang presiden sebelumnya iaitu Soekarno, beliau melakukan tahanan di rumah terhadap Soekarno. Jadi ini juga patut dipikir dan direnungkan. Jangan sampai terlalu bebasnya Muhyiddin Yassin, dan sebelum ini bosku ternyata memberi impak juga kepada politik tanah air ketika itu. Dan jangan sampai sekarang dengan gelabah ni, kebangkitan Abah ni juga kita biarkan, dan yang ruginya adalah kebangkitan dari pihak-pihak yang mengatakan mereka akan tumbangkan kerajaan, mereka akan jatuhkan kerajaan ini secara terbuka. Yang bahaya itu adalah kepada keyakinan pelabur untuk masuk ke Malaysia. Saya tak melihat hanya dari sudut kelangsungan politik Anwar Ibrahim ataupun Zahid Hamidi ataupun Kerajaan Perpaduan, tapi saya melihat jauh lebih penting, iaitu kita menentukan kestabilan politik sekarang supaya keyakinan pelabur ini dapat ditingkatkan dan mereka sepatutnya tidak rasa ragu-ragu lagi untuk membuat pelaburan di Malaysia. Dan sebab itu saya menyarankan siapa saja, termasuk Tun Dr. Mahathir, kalau beliau terlalu nakal, membuat kenyataan-kenyataan yang tak ada asas di media sosial ataupun di media-media kita. Saya lihat di media-media kita masih bebas, statement-statement mereka masih disebar dengan luas dan sebagainya. Dan ini mungkin pada pandangan mata rakyat, ini biasa. Tetapi ini bagi pelabur, mereka sangat mengambil kira persoalan kestabilan politik ini. Jadi saya sarankan kepada Kerajaan Perpaduan ini segala bentuk yang boleh mengelirukan pelabur, misalnya, dan ini sangat jelas dalam Kanun Kesiasaan 124B dan juga 124C, di mana sebarang bentuk pengumuman ataupun tindakan ataupun naratif yang boleh merosakkan demokrasi berparlimen ini, dia sudah boleh dikenakan, kalau 124B selama 20 tahun, kalau 124C selama 15 tahun. Ya, silakan. Dan isu ini telah pun diangkat oleh MP Jelutong dalam satu perbahasan di parlimen, yang mana kenyataan-kenyataan dari Ustaz Hadi misalnya, yang sering menyebut sebelum ini, sering menyebut ni kerajaan ini akan jatuh, sebenarnya ada asas yang kuat untuk dibuat laporan polis, dan sudah pun dibuat laporan polis oleh kawan-kawan kita untuk memastikan kelangsungan kerajaan perpaduan ini berjalan
selama 5 tahun. Ya. Dan dalam tempoh 1 tahun ini, adalah tempoh yang sangat penting untuk memastikan kerajaan perpaduan ini boleh berlangsung sehingga tamat sesi pemerintahan mereka. Baik, Tuan Mustafa, kita ada dalam lebih kurang 3 minit saja. Soalan terakhir daripada kami untuk jawapan daripada Tuan Mustafa. Kalau kita lihat, ada di antara rakan-rakan reformis yang menzahirkan mereka disisihkan, ada rasa kecewa, ada juga di antara mereka dikatakan tidak dihargai dan sebagainya. Sebagai jawatan kuasa penaja ataupun pengerusi otai reformis, pandangan daripada Tuan Mustafa sendiri, adakah wajar suara-suara itu dinyatakan secara jelas ataupun kita memerlukan reformer seperti Hassan Karim yang dilihat sangat lantang dalam menjadi penyemak dan imbang di dalam pasukan yang sama. Pandangan daripada Tuan Mustafa. Ya, saya tidak menolak satu kenyataan iaitu kenyataan yang kita sudah pun dididik sejak dari awal dalam gerakan reformasi ini adalah ketelusan dan keterbukaan. Siapa saja boleh komplain, siapa saja boleh bersuara, no problem. Cuma harus diingat bahawa kita masih lagi berada di era di mana pimpinan yang kita hajatkan beliau menjadi Perdana Menteri masih terlalu awal. Kita anggap 3 bulan, 4 bulan ni masih lagi mentah lah kalau kita katakan ni. Dan saya menyeru kepada seluruh reformis yang berada di Malaysia agar bertenang dulu. Jangan buat kenyataan-kenyataan yang di luar dari kewajaran. Sebab ada kewajarannya di sini. Iaitu kita mestilah beri keyakinan kepada kerajaan perpaduan yang masih baru ini, yang masih baru lahir ini, untuk membuat pendekatan-pendekatan terbaik. Dan di waktu yang sama, saya juga ingin mengingatkan kepada kerajaan perpaduan supaya membuat sebanyak mungkin engagement dengan semua pihak, termasuk pihak otai reformis, termasuk juga reformis muda, termasuk juga semua pihak NGO. Dan saya dapati semalam juga ada pertemuan NGO dengan NGO Islam, lebih kurang katanya ada 300 NGO Islam. Dan minggu lepas saya juga hadir pertemuan dengan Yadim misalnya. So engagement ini mesti berlaku berterusan dan bukalah seluas mungkin pandangan-pandangan ini didengar supaya pandangan-pandangan dari pelbagai pihak ini didengar oleh kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan memerlukan dokongan menyeluruh. Bukan hanya daripada reformis otai, bukan hanya daripada reformis muda, tapi support ataupun sokongan ini mestilah datangnya dari semua kalangan. Terutama sekali dari kalangan mereka yang telah berjuang puluhan tahun tanpa mengharapkan upah, tanpa mengharapkan habuan dari perjuangan ini. Sila bagikan engagement, bukannya nak apa-apa, engagement saja. Adakan pertemuan, adakan ruang bicara, dan mereka bukan mengharapkan apa-apa pun sebenarnya. Kalau diberi ruang, mereka nak merasakan inilah hasil dari perjuangan yang begitu panjang dan kita dapat melihat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Baik, terima kasih. Itu dia para penonton. Kita bersama dengan Tuan Mustafa Mansor yang merupakan pengerusi otai reformis yang merupakan jawatan kuasa penaja. Terima kasih Tuan Mustafa. Ada rezeki insya-Allah kita jumpa lagi. Baik, selamat maju jaya. Terima kasih. Baik, jumpa lagi minggu depan dalam Berani Jawab. Saya Zaman Yusuf. Assalamualaikum, selamat malam. Bye.